Apa tajuk besar bab yang kelima kita? Hukum qalqalah. Puan-puan, qalqalah ni dah saya ceritakan dah apa makna dia, berapa huruf dia. Dan puan-puan saya harap hari ni ada respon lah di kalangan tuan-tuan puan untuk jawab soalan ustaz seadanya lah, setakat mana yang puan-puan mampu ingat ya. Jadi dipersilakan semua para jemaah sekalian untuk sama-sama melihat kepada muka surat 38 buku tajwid ustaz. Ustaz tak boleh ke kami lihat yang ni? Puan-puan, yang ni nanti kita tengok minggu depan ataupun minggu satu lagi dalam sesi ulang kaji. Sekarang ni kita fokuskan buku tajwid dulu ya. Okey, baik. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita ulang balik apa yang Ustaz dah ajar 2 minggu sudah berkenaan dengan qalqalah. Baik, puan-puan cuba sebut nama hukum tajwid kita hari ni, hukum qalqalah. Tu senang sebutnya, alhamdulillah. Betul lah tu sebut tuan-tuan puan-puan. Alhamdulillah. Persoalannya apa makna hukum tadi? Kaedah bacaan ataupun cara bacaan ya, ataupun peraturan ya dan sebagainya. Baik, bagus. Itu makna hukum. Apa makna qalqalah pula? Melantun atau gegaran kuat atau mendetak. Boleh berlaku. Tuan-tuan kalau puan rajin pergi kedai buku tengok buku-buku tajwid ya, ada yang khabar, ada ustaz-ustaz khabar qalqalah itu melantun, ada yang sebut sebagai gegaran kuat, tapi ada juga terjemahannya kepada mendetak. Ikutlah mana-mana. Nanti dalam exam ataupun dalam latihan, kalau ustaz kata, tanya apa makna qalqalah, jawab pilih salah satu daripada 3 perkara tadi lah. Puan-puan tak payah ingat 3-3 tadi. Salah satu pun dah cukup. Alhamdulillah. Persoalannya, apa yang kita kena lantunkan? Apa yang kita nak lantun ni? Jawabnya huruf-huruf hijaiyah yang tertentu. Jadi berbalik kepada huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. Puan-puan tahu tak? Dulu masa kecil-kecil saya belajar 5. Sekarang ni kita dah besar dah puan-puan. Dan saya boleh mengajar pula. Maka hurufnya kekal sampai bila-bila 5 tuan-tuan. Tak lebih, tak kurang. Jangan pula minggu depan jadi 4. Minggu ni 5 sampai bila-bila? Sampai hari kiamat. Berapa hurufnya? 5 huruf. Cuba sebutkan 5 huruf qalqalah. Confirm keluar dalam periksa. Soalan bocor lah tu tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi tapi kan andai katalah perempuan terbalikkan dal jim ba ta qaf, boleh ke tak boleh? Boleh. Kalau terbalik sesama dia no problem. Yang tak boleh perempuan pi tukar huruf. Qaf ta ba jim dal. Betul salah? Mana boleh ustaz sebut ta, dia kena sebut huruf ta ya. Sekali lagi dia ulang. 5 huruf qalqalah 1 2 mula. Ni ustaz tak tulis apa-apa kat whiteboard sebab nota ni ustaz dah bagi 2 minggu sudah ya. Jadi ustaz tak tulis lagi kat whiteboard. Puan-puan refer kepada buku sahaja. Tuan-tuan puan kenal ke kelima-lima huruf ni? Puan-puan kenal ke? Kenal insya-Allah. Kenal dari segi apa? Dari segi rupa bentuk dia. Rupa bentuk dia no problem ustaz. Kalau qaf melengkung jadi titik 2, ada mata 2 ke atas dia. Kalau ta melengkung ke atas dia, ada tegak, ada tiang dia. Dan tidak ada titik pada ta ya, ambil perhatian. Kemudian kalau ba bentuk macam sampan, macam perahu, ada titik 1 di bawahnya. Jangan salah titik. Dulu ada pelajar jawab, dia bubuhnya titiknya 1 di atas. Kalau titik 1 di atas jadi huruf apa puan? Jadi huruf yang kenal pula hurufnya, tapi maklum dalam periksa nervous perempuan. Allahu Akbar, gementom. Ustaz tak tengok ni. Tangan saya menggigil, tangan saya nak menulis Ustaz. Allahu Akbar. Inilah berlaku satu ketika dulu pelajar-pelajar saya lah. Tapi untuk tuan-tuan perempuan saya doakan mudah-mudahan puan-puan kenal ya, huruf ba bentuknya macam sampan, titik 1 di bawah. Huruf jim pun ada 1 titik tapi di tengah-tengah. Jangan di atas tau. Kalau di atas jadi huruf kha. Dan dulu ada juga pelajar jawab huruf jim tu tak ada titik. Kalau tak ada titik jadi huruf apa puan? Jadi ha pedas, kenal pun huruf. Tak sama ha pedas, huruf kha dengan huruf jim lain huruf, tak sama. Jadi kalau puan-puan salah huruf, bermakna tak adalah markah nanti dalam periksa. Jadi berhati-hati tau menjawab soalan ustaz. Walaupun nampak macam senang, simple aja, tapi kadang-kadang kita cuai menjawab soalan ni ya, berhati-hati. Dan yang terakhir huruf dal bentuknya beginilah dan tidak ada titik pada dia. Tuan-tuan puan, itu dari segi rupa bentuk. Bagaimana kalau ustaz tanya di mana, apakah anggota ataupun makhraj bagi semua huruf tadi? Puan-puan tahu tak makhraj dia kat mana? Makhraj tu apa makhraj? Tempat keluar bunyi huruf. Kan ustaz dah bagi tahu dah 2 minggu sudah. Dia ustaz tulis kat whiteboard kan, tempat keluar bunyi huruf. Jadi puan-puan cuba khabar kat ustaz secara simple, ringkas saja, tak payah detail-detail sangat.
Bagi nak sebut huruf qaf guna apa? Pangkal lidah. Ada catat tak 2 minggu sudah? Ada kan? Okey, sekali lagi diulang. Macam mana nak sebut apakah anggota yang terlibat apabila menyebut huruf qaf? Pangkal lidah. Ditekan ataupun diangkat hampir kepada anak tekak kita. Betul? Maknanya ke dalam lah bunyinya. Cuba saya nak dengar sebutan huruf qaf. Apalah qaf pula? La ilaha illallah. 2 minggu sudah. Baru 2 minggu tak ada kelah. Puan-puan, 2 minggu sudah Ustaz ajar. Kalau nak bunyi lantunan pada huruf ni, semua huruf ni kita bayangkan dia mati. Jadi cuba bayangkan mati. Ikut Ustaz lah, dengar. Ikut Ustaz. Cuba sebut qaf, dengar. Alqa. Alqa. Tu dia. Baru betul sebutan. Perasan tak dia guna pangkal lidah. Ditekan ke hampir kepada anak tekak. Belakang lah. Bapa anak tekak kita kat belakang. Mana dia anak tekak di tengah-tengah. Ataupun di depan. Siapa anak tekak di tengah-tengah di depan, makna something wrong lah pada kita, tuan ya. Jadi sekali lagi dia ulang. Bila Ustaz kata sebut huruf qaf, bayangkan huruf itu mati. Dengar. Alqa. Iqa. Uqa. Bapa perasan tak ada bunyi kok tadi? Itulah namanya qalqalah. Itulah namanya qalqalah. Jadi kalau dengar anak cucu suami isteri baca ap, ip, up, betul ke salah sebutan? Salah, sebab tidak melantun pada huruf tersebut. Sedangkan huruf itu kena melantun. Dan puan-puan jangan risau ya. Sekiranya berlaku kesilapan dalam hukum qalqalah, rupa-rupanya hukum qalqalah ni termasuk dalam hukum yang ringan. Dia tidak berat. Maksudnya dia tidak mengubah makna. Ya, tapi walaupun dia bukan hukum yang berat, puan-puan jangan pula sengaja macam tu tak baik. Macam tu saya buat silap lah Ustaz, saya tak nak ikutlah qalqalah, tak boleh puan-puan. Sebab apa? Perkara-perkara yang melibatkan hukum yang ringan, hukum bacaan kita kalau buat kesilapan adalah makruh. Makruh ni maksudnya buat dapat pahala, buat tidak berdosa, tinggal dapat pahala. Baru 2 minggu tak ada kelah dah lupa dah. Allahu Akbar. Macam mana kalau cuti 2 bulan akan datang puan-puan ni? Berdoalah mudah-mudahan puan-puan ingat ya. Okey, tak apa puan-puan ya. Sepanjang cuti nanti puan-puan boleh call Ustaz, boleh hubungi Ustaz sekiranya bertanya apa saja hukum berkenaan dengan tajwid ya. Okey, jadi settle tadi huruf qaf. Cuba sekali lagi Ustaz nak dengar sebutan huruf qaf. Aqa. Sekali lagi. Lagi terus. Udah-udahlah aqa tadi. Iqa. Uqa. One more. Aqa. Iqa. Uqa. Alhamdulillah. Pangkal lidah tuan-tuan semua sihat belaka. Alhamdulillah. Tak ada pula Ustaz dengar tadi. Uqa. Tak ada pula bunyi tu tadi. Alhamdulillah. Tahniah. Puan-puan kekalkanlah bunyi begitu bila baca Quran sat lagi yang melibatkan huruf qaf. Kemudian huruf yang kedua huruf apa? Huruf qa. Nak sebut huruf qa guna apa? Hujung lidah dan juga pangkal lidah. Puan-puan, hujung lidah dan pangkal lidah memainkan peranan. Beginilah tuan-tuan puan-puan. Sekiranya nak tahu makhraj detail huruf-huruf ni, puan-puan rujuk nota yang sekeping yang melibatkan nota yang warna-warni, makhraj huruf. Puan-puan rujuk kat situ. Itu detailnya. Ini Ustaz tanya umum, basic aja. Jadi nak sebut huruf qa guna apa tadi? Hujung dan juga pangkal lidah. Macam mana sebutan qa? Apa? Sekali lagi, apa? Iqa. Uqa. Tu tebal ke nipis huruf ni tuan? Tebal. Macam huruf qaf jugalah tebal. Bila tebal, tuan-tuan jangan senyum. Kena masa muka. Jangan senyum, jangan sengih. Kalau sengih nanti jadi huruf tu jadi nipis. Jadi sekali lagi dia ulang huruf qa. Alqa. Iqa. Uqa. Perasan tak ada bunyi tok kat hujung tadi? Itulah namanya qalqalah. Jadi nak ajar nak cucu buat sebutan yang basic macam dulu kepada anak cucu kita di rumah. Ya, ajar dia mudah-mudah, yang simple-simple dia. Kalau dia boleh ikut macam kita sebut tadi, insya-Allah sihatlah hujung lidah dia, sihatlah pangkal lidah dia tadi. Alhamdulillah. Seterusnya huruf yang ketiga, huruf apa? Huruf ba. Huruf ba ni senang puan-puan. Pasal apa ulama kata nak sebut ba guna bibir raja, tak payah guna lidah. Lidah kita simpan. Tuan-tuan puan-puan cuba sebut ba. Apa lampanya? Aba. Iba. Uba. Ustaz rasa Ustaz kena kebergarotan dah tuan-tuan. Allahu Akbar. Tuan-tuan puan, kan Ustaz kata tadi, setiap huruf-huruf ini kalau nak dilatih sebutannya, cuba bayangkan dia mati. Bila mati baru dia melantun. Kalau tuan-tuan sebut babi, bu, tak melantun tuan-tuan. Itu tak ada qalqalah. Dia kena matikan baru ada qalqalah. Sekali lagi sebut ba. Aba. Terus iba. Lagi uba. Senang. Senang ke susah sebutannya? Senanglah sebab hanya guna
Bibir guna mulut kita aja perempuan. Alhamdulillah sihat mulut tuan-tuan. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ada orang di luar sana yang tak sihat, bibirnya sumbing, bibirnya sengit dan sebagainya, cacat dan sebagainya perempuan, maka tak boleh nak sebut huruf ba. Macam kita tadi elok je bunyi huruf ba. Sekali lagi last Ustaz nak dengar. Sebut ba. Aba, terus iba, terus yang bunyi be yang kita duk dengar tadi itulah namanya qala. Dengar tak bunyi tu? Dengar sihat dia tu. Sihat telinga kita, sihat bibir tuan-tuan puan-puan. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Seterusnya huruf yang keempat namanya huruf jim. Huruf apa puan? Huruf jim. Nak sebut jim ni guna apa? Tengah lidah. Ditekan dan diangkat ke langit-langit. Betul? Cuba Ustaz nak dengar sebutan jim. Aja. Terus. Ija. Lagi. Tapi ingat. Jangan bunyi begini. Aca. Ica. Aca. Ica. Uca. Bukan cek tuan-tuan. Dia kena je. Itu sebab ulama kata, tengah lidah kamu ni angkat dan tekan ke langit-langit. Baru bunyi jim. Dengar Ustaz baca. Aja. Ija. Uja. Itulah bunyi jim. Alhamdulillah. Ustaz dengar tadi sihat belaka lah tengah lidah tuan-tuan. Alhamdulillah. Seterusnya huruf yang terakhir huruf apa? Huruf dal. Cuba Ustaz nak dengar ataupun Ustaz nak tahu di mana apakah anggota yang terlibat apabila menyebut huruf dal? Hujung lidah saja, tak perlu guna tengah, tak perlu guna pangkal lidah, hanya hujung lidah ya, ditekan ke atas. Okey, cuba sebut huruf dal. Ada, terus ida, lagi huruf dal ni hujung lidah kita tekan kat belakang gigi kacip atas, belakang. Maknanya hujung lidah tuan-tuan tak payah keluar. Tak payah keluar. Kalau keluar salah tuan-tuan, salah huruf tu. Jadi sekali lagi diulang sebutan dal senang aja. Ada, ida, uda. Masya Allah. Sekali lagi diulang. 5 huruf ini cuba sebut dengan lantunan ataupun dengan mengandaikan huruf-huruf ini mati. Silakan sebut pertama huruf qaf. Aqa. Iqa. Terus uqa. Teruskan huruf ta. Aqa. Lagi. Pandai huruf ba. Terus. Lagi. Betul juga huruf jim. Lagi. Pandai huruf dal. Lagi satu. Maknanya tuan-tuan, lidah tuan-tuan sihat, bibir tuan-tuan sihat belaka hari ini. Ustaz sahkan sihat di hadapan saya lah pada waktu ini. Lepas ni tak tahulah sihat tak sihat, wallahu a'lam. Puan-puan, ini semua nikmat yang kita kena syukur tuan-tuan puan. Sebelum kita sampai satu tahap kita tak sihat, baik kita belajarlah tu tuan-tuan puan. Soal bacaan kita betul tak betul, diterima tak diterima, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Yang penting kita usaha untuk menyebut huruf-huruf ini dengan betul seperti mana yang Ustaz ajar tadi. Selesailah 5 huruf qalqalah. Apakah 5 huruf qalqalah tadi? Qaf, ta, ba, jim, dal. Ingatlah dulu pernah saya belajar dengan seorang guru tu, dia gabungkan huruf ni jadi satu ayat. Dia sebut apa tau? Kutubun jaddun. Kutubun jaddun. Boleh juga. Sebutlah apa saja pun. Jadi hurufnya berapa? Hurufnya berapa? 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Dan tuan-tuan puan, Al-Kisahnya, hukum qalqalah ini, ingat tak 2 minggu sudah Ustaz khabar? Terbahagi kepada berapa jenis? 3 jenis. Yang pertama kita dah belajar dah. Jenis yang pertama ni, Ustaz lagi Ustaz nak tanya. Bapak ingat ke tidak berdasarkan buku tajuk Ustaz? Jenis yang kedua, ketiga belum belajar lagi. Sat lagi baru kita nak masuk ya. Jadi jenis yang pertama disebut sebagai qalqalah sughra. Sebut. Boleh refer buka buku tajuk Ustaz muka surat 38. Tu ada qalqalah sughra. Puan-puan tolong jangan salah eja tau. Jangan salah eja dan jangan salah sebutan. Dulu ada pelajar sebut qalqalah subra. Bila pula jadi subra puan? Subra tu nama orang India, bukannya sugra seperti mana yang Ustaz kabut tadi. Jadi bapa jangan salah eja tau. Okey, sekali lagi diulang. Qalqalah sugra. Okey, puan-puan ini qalqalah yang pertama yang kita dah belajar 2 minggu sudah. Sat lagi Ustaz kita soal jawab. Ya. Yang kedua sebelah kanan muka tajuk Ustaz sebut qalqalah kubra. Itu yang kedua. Ni belum belajar lagi, sat lagi baru nak masuk. Yang ketiga muka surat belakang itu silakan sebut qalqalah akbar. Jadi ada berapa jenis qalqalah ni? Ada 3 jenis. Sekali lagi diulang, yang pertama apa? Sughra. Yang kedua kubra. Yang ketiga
Masya Allah. Ingatlah sampai bila-bila itulah 3 jenis qalqalah yang wajib, yang kena kita faham sebagai pembaca Al-Quran. Okey tuan-tuan dan puan, mari kita ulang kaji balik ataupun ulang siaran semula berkenaan dengan qalqalah yang pertama. Buka buku tajuk ustaz je lah, tak payah rujuk yang lain. Yang kita sebut sebagai apa tadi? Qalqalah sughra. Okey tuan-tuan dan puan, nanti keluar dalam periksa tahu ustaz tanya, apa makna qalqalah? Melantun. Apa dia sughra? Kecil atau sederhana. Tu jawapan dah ada, tinggal copy je tu tuan, tak payah hafal. Nanti kalau hafal biasanya pada umur kita macam ni kita stres tu tuan. Allahu akbar. Nanti bila stres tak boleh nak buat kerja apa. Jadi itu sebab tuan-tuan tak usah hafal ya tuan. Tengok je lah buku tajuk ustaz, copy. Apa makna sughra? Apa makna melantun pula? Apa makna sughra? Kecil atau sederhana. Belum periksa lagi dah salah jawab. Jadi tuan-tuan puan berhati-hati ya. Puan-puan fahamkan soalan. Kalau ustaz tanya sughra saja, maknanya bukan melantun. Sughra itu kecil atau sederhana. Tapi kalau ustaz tanya qalqalah, baru jawab melantun, mendetak atau gegaran kuat. Okeylah tuan-tuan puan. Boleh ingat sampai bila-bila nama hukum yang pertama ni? InsyaAllah ya, qalqalah sughra ya. Okey baik. Persoalannya bagaimana nak kenal dia? Cara mengenali, tengok buku tajuk ustaz dulu. Dalam satu kalimah terdapat salah satu dari 5 huruf qalqalah yang bertanda mati. Sama ada terletak di awal atau pertengahan kalimah dan kalimah itu diwasalkan. Ini dalam bentuk statement, dalam bentuk ayat. Ada tak 2 minggu sudah ustaz buat macam carta ataupun turutan step by step bagaimana nak kenal qalqalah sughra? Ada tak? Kalau ada khabar kat ustaz. Step yang pertama apa? Dalam satu kalimah mesti ada apa? Mesti ada salah satu huruf qalqalah ji. Tengok balik nota kita 2 minggu sudah. Dan huruf qalqalah itu mesti bertanda mati. Matinya mesti nampak kat mana? Nampak pada tulisan. Kalau tak nampak, dah tak tahu nak buat apa pula. Kalau tak nampak maka bukanlah qalqalah. Allahu akbar. Mesti nampak pada tulisan. Ustaz, ada ke dalam Quran huruf qalqalah tapi tak nampak mati? Ada tak? Ada ustaz tunjuk. Ada 2-3 contoh yang ustaz tunjuk sebelum ni kan. Siapa yang tak datang 2 minggu sudah tolong refer balik nota ke kawan kita ya. Okey baik. Sekali lagi diulang. Step yang pertama nombor 1 ustaz tulis. Dalam satu kalimah terdapat salah satu huruf qalqalah qaf ta ba jim dal yang bertanda mati dan matinya mesti nampak pada tulisannya. Okey, setakat ni okey ke yang step yang pertama tu? Okey, alhamdulillah. Okey, kalau dah okey teruskan step yang kedua. Terletak sama ada di awal atau tengah kalimah. Puan-puan, satu perkataan kalimah tu perkataan. Maknanya maybe letak di awal, maybe letak di tengah. Tengoklah. Janji ada salah satu huruf qalqalah bertanda mati. Kemudian step yang ketiga apa? Kalimah itu diwasalkan. Maka cukup syarat jadi qalqalah sughra kita. Jangan salah sebut. Kadang-kadang sebut subra pula. Bukan subra. Sughra puan-puan ya. Allahu akbar. Jadi puan-puan susah ke senang nak cam qalqalah sughra ni? Dan ada tak ustaz khabar? Qalqalah sughra ni adalah antara qalqalah yang paling glamour dalam Quran. Maknanya paling banyak lah dalam Quran, senang kita jumpa. Tak percaya saat lagi kita baca surah Al-Baqarah ataupun mana-mana surah, puan-puan akan jumpa banyak qalqalah sughra dalam Quran. Okey. Sebelum kita tengok contoh dalam buku tajuk ustaz, cuba kita bacakan kaedah membacanya bagaimana. Bagaimana praktikal bacaannya. Kata ulama, mewasalkan dan melantunkan semua huruf qalqalah yang bertanda mati dengan kadar sederhana kuat. Jadi kita ni yang baca Quran tuan-tuan puan, kena pandailah kontrol suara tu. Jangan bagi kuat sangat, jangan bagi slow sangat. Tengah-tengah. Tuan-tuan kena kontrol masing-masing. Dan itu sebab tuan-tuan kena dengar dulu ustaz baca contoh-contoh kalimahnya, baru tuan-tuan boleh ikut, boleh follow ustaz. Tengok ya, saya baca ya. Ada berapa contoh di bawah tu? Ada 5 contoh. Sebab apa? Kita ada 5 huruf qalqalah. Okey, contoh yang pertama melibatkan huruf qaf. Ikut ustaz. Yuqabalu. Yuqabalu. Pesan arwah tok guru saya, bunyi qalqalah pada huruf qaf tadi
Jangan diberatkan. Jangan yuqbalu, berat sangat perempuan. Ataupun terlampau ringan. Yuqbalu, ringan sangat pula bunyinya. Ataupun langsung tak bunyi. Yuqbalu, langsung tak bunyi total. Maka itu semua kesilapan dalam pembacaan hukum qalqalah. Jadi bunyinya yang betul macam mana? Dengar. Yuqbalu. Apakah huruf qalqalahnya puan? Huruf qaf. Mana puan tahu? Bertanda mati. Matinya nampak tidak? Asah, itulah huruf qalqalah. Kan senang. Itu sebab pesan arwah tok guru saya, huruf qalqalah ni kalau boleh hafal lah. Takkan 5 huruf kita tak mampu hafal tuan ya. Bukannya 15, bukannya 50 huruf, 5 huruf aja. Okey, selesai. Boleh tak tuan-tuan gariskan huruf qaf dekat dalam buku tajuk ustaz ni? Huruf qaf yang mati tu adalah huruf qalqalah pada dia. Okey, seterusnya. Sebelah tengah-tengah tu, atas. At'amahum. Dengar. At'amahum. Pandai. Bila depan ustaz ni pandai je kita baca. Tapi mungkin di belakang ustaz ada yang baca begini. At'amahum. Betul salah. Apa pula ada bunyi cencurut, macam cencurut lah bunyinya. Puan-puan yang tu tak boleh salah pada sebutan ta. Sebab huruf ta dia tidak ada sifat terlepas udara. Dia tak sama macam ta. Kalau puan-puan belajar sifat huruf ta tidak ada sifat hams. Dia adalah huruf yang bersifat jahar. Jahar ni tertahan udara. Maka tuan-tuan tak boleh bunyi at'amahum. Salah. Macam mana yang betul? At'amahum. At'amahum. Dan bunyi ta tu ji, jangan berat. Jangan at'amahum. Allah, berat benar bunyi perempuan. Ataupun terlampau ringan. Sampai bunyi cencurut. At'amahum. Itu lagi salah tuan-tuan. Ataupun ada juga saya dengar jemaah baca langsung tak bunyi. At'amahum. Langsung tak bunyi qalqalah pada ta. Seolah-olah macam tak ada huruf ta kat situ. Jadi tuan-tuan, penting tak kita mempelajari hukum qalqalah ni? Penting ya, supaya kita dapat jaga dia punya makhras dengan sifat huruf pada huruf tersebut. One more. At'amahum. Pandai. Alhamdulillah. Apakah huruf qalqalahnya? Gariskanlah pada buku tajuk ustaz tu. Perempuan, buku tajuk ni perempuan nak conteng ke, nak catik apa, conteng lah, catiklah perempuan. Tak ada masalah. Jadi, mendatangkan ilmu pada kita. Okey, seterusnya huruf ba pula. Habalun. 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 Gitu. Apakah huruf qalqalah padanya? Sudah tentu ba. Sebab apa? Dia bertanda mati. Andai katalah ba tu tak ada mati. Andai katalah tuan ya, ba tu berbaris. Contohnya kalau saya letak baris satu di atas. Habalun. Maka adakah itu qalqalah? Kalau berbaris bukan qalqalah. Dia nak mati aja baru jadi qalqalah. Jadi masing-masing kena ingatlah mati pada huruf tersebut. Dan matinya mesti nampak pada tulisan. Okey, seterusnya huruf contoh yang keempat. Tajzi. Kali ini huruf qalqalahnya apa? Huruf jim pula. Pasal dia bertanda mati. Huruf lain tak ada mati. Huruf jim je yang bertanda mati. Alhamdulillah. One more. Tajzi. Ada lagi satu. Adli. Apakah huruf qalqalah pada dia? Huruf dal. Alhamdulillah. Jadi susah ke senang nak baca, nak cam qalqalah dalam Quran ni? Senanglah Ustaz. Apabila kami nampak salah satu qaf, ta, ba, jim, dal yang nampak mati pada dia, tak kira letak di awal atau tengah, maka layak disebut qalqalah sughra. Persoalannya sebelum saya anjak kepada qalqalah yang kedua, saya nak tanya, walaupun qalqalah sughra ni banyak, dalam Fatihah ada ke? Dalam Fatihah ada tak qalqalah? Ustaz, bagi saya seminit saya nak cek surah Fatihah. Jawapannya tak payah cek surah Fatihah tu, memang tak ada. Dalam Fatihah tak ada langsung qalqalah sughra maupun kubra ataupun akbar. Tidak ada hukum qalqalah dalam Fatihah. Jadi puan-puan jangan pula menambah-nambah. Bismillah, bismillah. Tak ada puan-puan. Saya dah ngajar Quran lebih 30 tahun tuan-tuan. Macam-macam yang saya dengar jemaah kita baca. Ada yang baca bismillah, alhamdulillah. Wah sedapnya dibaca gitu. Ustaz sedaplah bunyi. Bukan kira sedap. Betul ke salah bacaan kita tadi? Salah dari segi hukum tajwidnya. Jadi tuan-tuan jangan ikut sedap kita membaca Quran, sebaliknya kita kena ada ilmu. Nak dapat ilmu kena berguru, kena jumpa ustaz. Jadi kalau dengar anak cucu baca bismillah alhamdulillah,
lam pun melantun, mim pun melantun, salah tuan ya. Jangan dilantunkan. Jadi kesimpulannya, dalam surah Fatihah ada ke tidak qalqalah sughra? Tak ada. Jadi tak payah refer lah, tak payah sema, buang masa saja tuan ya. Okey, tak apa. Setakat ni ada soalan tak nak tanya qalqalah sughra? Habis tu Ustaz, kami nak cari kat mana qalqalah sughra? Pilah baca surah-surah yang panjang. Macam minggu sudah, 2 minggu sudah kita baca surah apa? Al-Baqarah. Ada tak jumpa qalqalah sughra? Adalah tuan-tuan perempuan, ingat tak ingat je tuan-tuan perempuan. Allahu Akbar. Saat lagi kita baca surah Al-Baqarah, insya-Allah memang akan ada qalqalah sughra. Dan percayalah, bagi mereka yang suka baca Quran, hukum qalqalah sughra ni adalah hukum yang famous, yang glamour dalam Quran ya, insya-Allah. Setakat ni sekali lagi saya tanya, ada tak soalan nak tanya tentang hukum ni? Jangan tanya hukum lain. Kita ni kadang-kadang banyak sangat soalan tu, kita tak berapa faham. Puan-puan fokus je pada hukum ni. Faham tak apa yang Ustaz terangkan selama ni? Siapa yang tak berapa faham, tak datang kuliah Ustaz 2 minggu sudah, ada dalam channel YouTube kita, puan-puan boleh ulang siaran lah. Boleh dengar balik apa yang Ustaz sampaikan ya. Dan minta maaf saya tak tulis apa-apa setakat ni, sebab apa? Apa yang saya sebut tadi semua saya dah tulis pada 2 minggu sudah ya. Jadi sekarang ni saya nak sambung dengan qalqalah yang kedua, boleh ke? Boleh insya-Allah. Apa nama qalqalah yang kedua kita? Baguslah Ustaz tulis. Sebab belum ada nota tambahan lagi, seperti mana yang puan-puan dah belajar sebelum ni. Jadi sekali kita berada pada hukum qalqalah ya. Ini tajuk besar, ini tajuk besar. Bab berapa sekarang ni? Bab 5. Ini bab 5 iaitu hukum qalqalah. Baik, tuan-tuan puan tak perlu saya tanya apa makna qalqalah, berapa huruf, semua saya tadi dah dijawab. Sekali ni kita teruskan kepada jenis qalqalah yang kedua, namanya qalqalah kubra. Okey, puan-puan, cuba sebut sekali lagi. Qalqalah kubra. Apa makna qalqalah Haji? Melantun lah, ataupun mendetak, ataupun gegaran kuat. Apa dia kubra? Besar. Ataupun juga boleh disamakan dengan kuat. Maknanya nanti puan-puan, bukan ulama suruh kita menjerit. Bila baca qalqalah ni tidaklah menjerit, tapi suara kita lebih kuat lantunnya daripada qalqalah sughra yang sebentar tadi lah. Okey, tak apa, sekali lagi Ustaz tunjuk cara bacaannya. Persoalannya, macam mana nak mengenal qalqalah kubra? Mari baca dalam buku tajuk Ustaz dulu, dalam bentuk statement. Dalam satu kalimah, terdapat salah satu dari 5 huruf qalqalah terletak di akhir kalimah dan kalimah itu diwakafkan. Siapa yang faham, alhamdulillah. Siapa tak berapa faham, Ustaz tak berapa faham dalam bentuk ayat, cuba Ustaz buat step by step lagi senang. Baik, memang saya nak buat step by step pun. Puan-puan, mari kita tengok cara mengenali. Okey, berdasarkan pengalaman saya mengajar Quran, rupa-rupanya kita jemaah ni orang awam, kita ni orang awam tuan-tuan. Kita ni lebih mudah faham kalau bentuk step by step daripada bentuk ayat macam tadi. Tapi kalau tuan-tuan rasa faham ayat Ustaz tadi, alhamdulillah. Okey, mari saya tunjukkan. Untuk mengenali qalqalah kubra juga dia ada step by step. Step yang pertama, mesti puan-puan sebut dalam satu kalimah terdapat huruf qalqalah. Salah satulah qaf, ta, ba, jim, dan. Ini syarat ni mesti ada dulu. Maknanya, tuan-tuan tak kiralah dia qalqalah sughra ke, kubra ke, ataupun akbar ke, dia mesti berpandukan kepada salah satu 5 huruf qalqalah ini. Mesti ada dalam tulisan. Selagi tak ada salah satu huruf ni, maka jangan sebut dia qalqalah. Ya? Jadi sekali lagi diulang, step yang pertama dalam satu kalimah terdapat apa? Salah satu huruf qalqalah. Salah satu huruf qalqalah ni apakah huruf qalqalahnya? Qaf, ta, ba, jim, dal. Sekali lagi saya ulang, salah satu. Jangan 5-5-nya. 5-5 sekali tak ada tuan-tuan dalam Quran. Dia mesti ada salah satu sahaja, ya. Dan tuan-tuan, ini step yang pertama. Step yang kedua apa pula? Kata ulama, huruf qalqalah itu mestilah bertanda mati. Dengar ya. Step yang kedua, saya berbuah nak panah lah sini. Nak panah. Step yang kedua kat sini, huruf qalqalah itu maybe bertanda mati, maybe berbaris 1, ataupun berbaris 2. Boleh belaka. Jadi, beza tak dengan sughra yang tadi. Kalau sughra, dia nak mati aja. Tapi kalau kubra, huruf tu boleh mati, boleh berbaris 1, boleh baris 2. Setakat ni faham tak? Step yang keberapa ni? Step yang kedua. Ada 2. Ada 3 step saja tuan-tuan. Ada 3 step saja. Ada 4 step, minta maaf.
Dia ada 4 step. Okey, step yang ketiga. Mari saya tunjukkan. Step yang ketiga kata ulama terletak di mana? Akhir kalimah. Terletak di mana tuan? Terletak di akhir kalimah. Apa maksud terletak di akhir kalimah? Apa makna letak di akhir kalimah? Maksudnya huruf ini adalah huruf yang terakhir pada tulisan. Dan selepas huruf ni tak ada huruf lain lagi dah. Itulah maksud di akhir kalimah. Tak apa, sekali lagi kita tunjuk contoh ya. Jadi setakat ni dah berapa step? 3 step. Okey, step yang keempat yang terakhir. Last kali. Apa lagi? Kalimah itu mesti diwakafkan. Tuan-puan, apa makna diwakafkan? Diberhentikan bacaan. Bila berhenti, cuba jawab. Bila kita wakaf, apa yang berlaku pada huruf qalqalah tu? Dia akan jadi mati. Jangan melantun dulu. Dia akan jadi mati. Bila mati, dia melantunlah dia. Gitulah ceritanya. Tak apa, sekali lagi kita tunjuk contoh. Apapun, tuan-tuan ada berapa step? Cuba cerita, khabar kat ustaz balik supaya puan-puan boleh khabar pada anak cucu di rumah. Nak mengajar qalqalah kubra ni. Step yang pertama macam mana? Terdapat salah satulah huruf qalqalah. Qaf, ta, ba, jim, dal. Okey, step yang kedua. Huruf qalqalah mesti bertanda mati atau berbaris satu atau baris dua. Boleh belaka tuan-tuan. Ya? Okey, kemudian yang ketiga. Letak di akhir kalimah. Dan step yang keempat. Kalimah itu diwakafkan. Selesai jadi qalqalah kubra. Tuan-tuan puan, marilah ustaz tunjuk contoh qalqalah kubra. Saya takkan ambil dalam buku dulu, saya nak ambil contoh lain yang saya dah ambil sebelum ini. Okey, antaranya perkataan contoh ya. Tapi sebelum tu saya nak tunjukkan bagaimana kaedah bacaan dulu. Tengok dalam buku tajuk ustaz, kaedah bacaan mewakafkan dan melantunkan huruf qalqalah dengan kadar kuat. Kuat tu maksudnya lebih kuat lah daripada qalqalah sughra yang pertama tu. Sekejap lagi saya tunjukkan cara bacaan. Okey, mari saya tunjukkan contoh dulu ya. Contoh, saya ambil untuk huruf qaf dulu. Perkataan khalaqa. Okey, tuan-tuan, cuba ikut ustaz baca. Khalaqa. Ada qalqalah tak? Tak ada sebab? Sebab kita tak wakafkan bacaan. Memang betul dalam satu kalimah tu ada huruf qalqalah yang berbaris. Ni berbaris ni. Berbaris tak kisahlah dia baris satu ke baris dua boleh berlaku. Janji ada huruf qalqalah dan letaknya di mana? Di akhir kalimah. Tapi sayangnya kita tak wakaf. Jadi kalau tak wakaf macam mana bacaannya Ji? Khalaqa. Ikut? Kalau anak cucu tanya, ada qalqalah tak? Jawabnya tak ada. Tak ada lagi sebab kita tak wakaf. Jadi nak jadikan dia qalqalah macam mana? Ingat. Bila nak jadikan dia qalqalah, tuan-tuan kena wakaf. Bila wakaf, maka tulisan ini sudah bertukar tuan. Sudah bertukar jadi macam mana? Jadi khalaqa begini. Dia akan jadi khalaqa begini. Maknanya huruf qaf sudah jadi huruf qaf ni berbaris kan? Bila wakaf dia jadi bila mati melantun tak dia? Melantun lah. Cuma lantunan ni ulama pesan kuat sedikit daripada yang mula-mula tadi. Ya. Cuma sekali lagi kita ulang. Khalaqa bila wakaf jadi khalaqa. Tapi kena ingat dalam Quran tulisan yang kita nampak adalah yang sebelah kanan ke yang kiri? Yang kanan. Yang sebelah kiri ni bayangan apabila kita wakaf. Bila wakaf kamu bayangkan huruf qaf tu jadi mati. Bila mati dia melantunlah tuan-tuan. Jadilah dia qalqalah apa tadi? Kubra. Sebab huruf qalqalah ni letak kat ujung. Bila kubra bunyi kuat sedikit tuan. Khalaqa. Tuan-tuan kena kontrol lah suara masing-masing. Jangan khalaqa sikit je. Sikit je. Tuan-tuan. Dia kena dengan kuat. Kuat ni maksudnya apa tau? Bila saya belajar dulu. Kuat ni maksudnya suara ataupun bunyi lantunan itu didengar jelas pada telinga kita. Itu kuatlah tu. Tapi kalau tuan-tuan khalaq, terus tak bunyi apa-apa. Itu tak ada, itu tersalahlah bacaan ni. Ataupun khalaq, sikit aja perempuan tak apa-apa dengar, tak apa-apa clear. Itu namanya kecil ataupun sederhana. Jadi tuan-tuan kat sini,
Qalqalah kubra mesti dengan kadar lantunan yang kuat. Jadi gini, dalam Quran yang tulisannya sebelah kanan yang kita nampak, maka tuan-tuan gariskanlah dekat sini. Inilah namanya qalqalah kubra. Okey, contoh yang kedua. Qaf ta, huruf ta pula ya, huruf ta. Saya tunjukkan contoh ni perkataan. Ni. As-sirati. As-sirah, ikut ustaz ya. As-sirati, sebut. As-sirati. Adakah qalqalah kubra? Tak ada lagi sebab kita tak wakaf. Cuba wakafkan. Panjang dah sikit bunyinya. As-sirata. Kenapa ustaz kata panjang? Sebab kat sini ada huruf mad. Tuan-tuan dah belajar belum huruf mad? Dengan saya belum lagi sebab ini baru darjah 1 pula. Baru tahap 1. Nanti puan-puan masuk darjah 2. Tahap 2 baru belajar hukum mad dengan ustaz. Jadi bila ada huruf mad macam ni, tuan-tuan kena panjang. Yang ni pendek, pasal tak ada huruf mad. Siapa nak tahu apa dia huruf mad, belajar. Naik tajuk tahap yang kedua semasa depan dengan ustaz. Ya? Jadi puan-puan tengok ni, saya baca. Tapi kena ingat, panjang berapa harakat yang dibenarkan? Kat sini kita dibenarkan 2, 4 atau 6. Ustaz tunjuk 4 tadi. Tengok. As-sirata. Ustaz, panjang dengan melantun sama ke? Tak sama. Panjang ni merujuk kepada harakat. Yang tok-tok tadi merujuk kepada qalqalah. Jadi tuan-tuan dengar tak ustaz bunyi tok tadi? Itulah namanya qalqalah kubra. One more. As-sirata. Jadi nanti dalam bila kita wakafkan, tulisan ini sudah berubah tuan. Jadi gini. Jadi tulisannya jadi gini. Ni. Ta ni yang asalnya berbaris di bawah, dia jadi mati. Tapi kena ingat, dalam Quran tulisan yang kanan ke yang kiri yang kita jumpa? Yang kanan. Jadi tuan-tuan pandai-pandailah bawa diri, pandai-pandailah membayangkan bahawa bila kita wakafkan mana-mana kalimah, huruf yang terakhir kena jadi mati. Tapi itu sebab syarat yang terakhir ni, kalimah itu diwakafkan cukup penting untuk menjadikan kalimah itu sebagai qalqalah kubra. Selagi tuan-tuan tak wakaf, selagi itu tak jadi qalqalah kubra. Ustaz, saya nak baca as-sirati. Ada tak qalqalah kubra? Tak ada. Selagi kita tak wakaf tuan ya. Jadi siapa yang menentukan kalimah itu wakaf atau tidak? Kita lah yang membaca kalimah tersebut berdasarkan kepada kemampuan masing-masing. Kalau pada waktu ni tiba-tiba nafas dah habis oksigen, maka tuan-tuan kena berhentilah dengan qalqalah kubra. As-sirata, begitu. Tapi kalau tuan-tuan ada nafas lagi, ustaz kata saya tak nak berhenti, saya nak sambung. As-sirati contohnya, maka tidak adalah qalqalah kubra pada dia. Tuan-tuan puan, apakah huruf qalqalah di sini? Ta. Di atas tadi? Qaf. Okey, contoh yang ketiga pula. Qaf ta ba, huruf ba pula. Okey, saya tunjukkan huruf ba ya. Perkataan waqabi. Okey, waqabi. Okey, tengok ni. Waqabi. Okey, tuan-tuan, cuba tengok saya tulis ni. Waqabi. Sebut. Adakah qalqalah kubra? Tak ada sebab kita tak wakaf. Cuba wakafkan. Panjang pula. Pendek tuan-tuan. Waqaba. Sah tuan-tuan belum belajar lagi hukum mat. Sebab apa kalau orang yang belajar hukum mat, dia tahu hukum mat, dia dah belajar hukum mat, dia akan tahu panjang pendek bacaan. Kat sini kan pendek je. Waqaba, sebut. Tak boleh baca waqaba. Ustaz, yang tadi ustaz baca panjang. Yang tadi panjang sebab ada huruf mat. Yang ini pendek sebab tak ada huruf mat. Untuk maklumat lanjut, belajarlah sampai habis dengan ustaz. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat ilmu. InsyaAllah. Amin. Tuan-tuan sekali lagi diulang. Ikut ustaz dulu. Waqabi. Bila wakaf jadi apa? Waqaba. Sebut. Maka itulah namanya qalqalah kubra. Kadang-kadang tak ingat qalqalah apa pula ustaz. Qalqalah kubra lah puan-puan. Allahu akbar. Ni saya nak tunjukkan ni. Bagaimana bentuk tulisannya. Apabila wakaf, perkataan waqabi jadi begini. Huruf ba ni sudah jadi mati. Bila mati maka melantunlah pada dia. Setakat ni faham ke tidak 3 contoh ni? Nak tahu faham tak faham, sekali lagi kita ulang ya. Baik tuan-tuan dan puan. Sekali lagi dia ulang, waqabi jadi
Dan nanti dalam Quran tulisan yang sebelah kanan kita akan jumpa maka huruf qalqalahnya huruf apa ni? Huruf ba. Okey, qaf ta ba jim, huruf jim pula. Huruf jim. Okey, saya tunjukkan satu contoh di sini. Perkataan ni. Ya'juja. Ni dalam surah Al-Kahfi. Kan kita ada dalam perkataan Ya'juja, Ya'juj, Ma'juj. Ini saya ambil Ya'juja. Cuba ikut Ustaz. Ya'juja. Ada tak qalqalah kubra? Tak ada sebab kami tak wakaf. Cuba wakafkan je. Berapa harakat tu? Ustaz kira baru 3. Cubalah buat elok-elok 4 harakat tengok ni. Ya'juj. Barulah betul harakatnya. Jadi tuan-tuan puan, penting ya saya doakan tuan-tuan ni nanti sampailah kepada tahap yang kedua, belajarlah habis-habis dengan ustaz hukum mat supaya tuan-tuan tahu berapa harakat nak baca. Okey, untuk kalimah ni oleh kerana ada huruf mat, nampak tak wow ni kat sini kan? Maka harakatnya dinamakan 2, 4 atau 6 harakat, dinamakan hukumnya ma'arid disukun. Nanti tuan-tuan belajar ya. Itu sebab ustaz kata boleh buat 2, 4, 6. Katakanlah kita buat 4, tengok. Tadi asalnya Ya'juja. Tapi bila wakaf jadi Ya'juj. Sebut. Dan saya tunjukkan tulisannya macam mana. Ya'juja dia akan jadi tulisannya jadi begini. Huruf jim ni dia akan jadi mati. Asalnya dia berbaris kan? Tapi bila wakaf dia jadi mati. Okey. Ya, huruf jim. Lepas tu huruf dal pula. Perkataan huruf dal Masadin. Cuba ikut Ustaz. Masadin. Ada qalqalah? Tak ada. Nak jadikan dia qalqalah macam mana? Wakaf. Nanti sabar apa pula matikan. Puan-puan wakafkan dia. Bila wakaf baru jadi mati. Selagi tak wakaf puan-puan dia tak akan jadi mati. Okey, cuba wakafkan kalimah masadin. Masada. Sebut. Tuan-tuan, tulisannya jadi begini nanti. Tulisannya jadi mim, sin, huruf dal. Huruf dal ni dia akan jadi mati. Dalam tulisan Quran dia baris 2 kan? Tapi bila wakaf dia jadi mati. Tuan-tuan, ini semua adalah qalqalah kubra dan setiap kalimah ini ada huruf qalqalah padanya. Okey, kita baca contoh yang pertama dulu. Tuan-tuan puan, saya baca biasa, saya baca wasal. Tuan-tuan wakafkan kalimah ini dengan qalqalah kubra. Boleh? Okey, ready. Nombor 1. Khalaqa. Jangan ikut ustaz. Khalaqa. As-sirati. Ingat, jangan bunyi cencurut. Jangan as-sirat. Bunyi cencurut pula perempuan. Salah. As-sirata. Sebut. Teruskan yang ketiga. Waqabi. Jadi. Waqab. Ya'juja. Jadi. Masadin. Jadi. Masad. Jangan panjang. Itu sebab kita belum belajar ni. Payah ni. Tuan-tuan perempuan. Masadin. Kalau wakaf pendek aja. Masad. Okey. Tuan-tuan perempuan tahu tak? Qalqalah kubra juga antara qalqalah yang kelima dalam Quran. Senang nak jumpa qalqalah kubra. Puan-puan ni saya nak bagi clue. Ingat qalqalah kubra. Puan-puan ingatlah surah Al-Ikhlas. Surah apa puan? Surah Al-Ikhlas macam mana bunyi ayatnya? Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan. Boleh jadi tok imam, tapi janganlah jadi tok imam asyik baca surah Qul huwallah saja. Puan-puan, Al-Ikhlas ada dulu masa saya kerja JAIS, ada imam sahabat saya lah ditegur oleh jemaah, ustaz kenapa ustaz asyik baca surah sama je ustaz? Jangan nampak jemaah perhatiin, bukan jemaah tu semua tak tahu, tak hafal surah tu tuan. Jadi kita sebagai tok imam kena pelbagaikan surah. Ya? Memang betul kita kalau tengok jemaah yang uzur kita baca surah pendek-pendek aja. Tapi takkan sepanjang masa puan-puan kita baca surah pendek. Bacalah surah panjang sederhana yang panjang sedikit ya kita pelbagaikan. Jadi itulah cabarannya sebagai tok imam puan-puan ya. Jadi tuan-tuan puan-puan tadi ingat surah Al-Ikhlas, ingat apa ni? Qalqalah kubra. Senang aja. Ustaz takkan surah Al-Ikhlas surah Al-Falaq pun boleh. Hafalah surah Al-Falaq. Cuba sambung ayat ustaz, bab-bab menyambung ni tuan-tuan puan pandai. Okey, ready, dengar. Qul a'udzu birabbil
Falaq tu kubra lah tu. Min syarri ma kubra tu. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil wa min syarri hasidin idza. Masya Allah, boleh jadi tok imam. Puan-puan, Ustaz, saya tak pandai baca surah lain. Surah tu je yang saya fasih. Yang saya tahu Qalqalah Kubra. Macam mana Ustaz? Bacalah surah tu saja. Dan dalam solat kita tak baca surah lain pun tak apa. Tapi rugilah kita perempuan. Sebab apa? Membaca satu surah lain selepas surah Al-Fatihah adalah sunat muakkad. Sunat yang digalakkan. Ya? Jadi kalau kita tak reti nak baca surah panjang, surah Al-Duha panjang, boleh tahan juga Ustaz nak mencabar juga nak baca surah Al-Adiyat dan sebagainya. Bacalah surah pendek. Tapi kena ingat, sebagai pendengar pada tuan-tuan perempuan, nak baca surah kena ikut urutan tau. Antara surah Al-Ikhlas dengan Al-Falaq, mana dulu dalam Quran? Surah Al-Ikhlas dulu. Baru tuan-tuan boleh baca surah Al-Falaq. Tapi kalau Ustaz, saya tak ingat hari tu, saya dah baca surah Al-Ikhlas, lepas tu saya baca surah Al-Falaq, lepas tu baru saya baca surah Al-Ikhlas. Macam mana Ustaz? Sah tak sembahyang saya? Sah. Cuma sembahyang tuan-tuan tadi hukumnya makruh. Sebab apa? Tuan-tuan menterbalikkan susunan surah. Jadi itu sebab sebelum kita nak solat, kita tengoklah Quran sekejap. Kita cadang nak baca surah apa saat lagi. Ustaz, saya nak baca surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Maka selepas surah Al-Falaq, surah apa? Surah An-Nas. Tuan-tuan tak boleh baca surah lain. Tuan-tuan kena baca surah An-Nas. Baru tidak hukumnya makruh pada bacaan. Tapi kalau dah tak ingat, tuan-tuan, Ustaz, saya tak ingat, saya cacah merbau, Ustaz, mana-mana surah yang saya ingat, saya baca je masa sembahyang, maka sah sembahyang kita. Cuma hukum perbuatan kita adalah makruh. Ya? Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, susah ke senang nak memahami Qalqalah Kubra? Senang insya-Allah. Cuma masalahnya ingat tak ingat kita ni sampai ke minggu depan, wallahu a'lam. Jadi saya doakan tuan-tuan ingatlah sampai bila-bila sepanjang hayat kita. Ya, one more sebelum kita berganjak kepada Qalqalah yang ketiga. Okey, saya baca dengan bacaan wasal, tuan-tuan jadikan dia Qalqalah Kubra. Khalaqa as-sirati. Hati yang tak cukup nafas tadi. Sekali lagi. As-sirati. Waqabi. Waqab. Ya'juja. Siapa bunyi ja tadi tu? Ya'juj. Matikanlah huruf jim tu. Baru jadi Kubra. Masadin. Oi, alhamdulillah. Mari kita baca contoh dalam buku. Tengok dalam buku pula contoh. Okey. Saya baca wasal, tuan-tuan wakafkan. Al-Falaqi. Sekali lagi, Al-Falaqi jadi betul. Muhithun jadi Muhitha. Jangan malu-malu bunyi ta, jangan muhit. Bunyi cucurut lagi sekali. Tuan-tuan jangan salah. Salah pada bacaan ya. Dia kena Muhitha. Teruskan. Kasaba jadi kasaba. Betul. Wa ma'juja jadi ahadun jadi ahad. Pandai. Saya doakan mudah-mudahan perempuan sentiasa istiqamah baca betul bila baca Quran nanti insya-Allah. Tapi al-maklumlah kita ni pelupa. Kalau perempuan lupa, perempuan WhatsApp Ustaz, call Ustaz, Ustaz saya tak ingat macam mana nak Qalqalah ke tidak ni. Perempuan tanya dengan Ustaz ya. Insya-Allah kalau kebetulan saya free, maka saya akan jawab selalulah soalan tuan-tuan. Okey tuan-tuan perempuan, setakat ni ada soalan nak tanya tak tentang Qalqalah Kubra ni tadi? Ingat Qalqalah Kubra, ingat surah Al-Ikhlas atau Al-Falaq. Selepas Al-Ikhlas Al-Falaq lah perempuan. Tapi jangan An-Nas pula perempuan. An-Nas tak ada Qalqalah. Jangan Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Tuan-tuan jangan. Kalau gitu itu namanya ajaran sesat tuan-tuan. Berhati-hati ya. Sebab perempuan dalam persitalan kita ni banyak ajaran sesat, berhati-hati. Itu sebab belajar kena ada kitab. Macam itu sebab Ustaz buat kitab ni supaya jadikan rujukan utama kita dan kena ada guru yang memberi panduan kepada kita ya insya-Allah. Okey tuan-tuan puan, boleh kita berganjak kepada Qalqalah yang ketiga? Baik, namanya Qalqalah apa? Qalqalah Akbar. Okey, cuba sebut Qalqalah Akbar. Apa makna Qalqalah Ji? Melantun. Nanti dulu sangat kuat tu nanti dulu sabar Ustaz tak tanya lagi tu. Qalqalah maknanya melantun lah. Akbar
sangat kuat ataupun sangat besar. Maksudnya begini, bunyi lantunannya kena mengatasi lebih sedikit daripada kubra. Kalau kubra tadi kuat, yang ni lebih sedikit daripada lantunan qalqalah kubra. Jadi, siapa yang nak menentu, nak kontrol suara kita ni? Kitalah sendiri yang baca Quran. Maka tuan-tuan perlukan panduan daripada ustaz untuk nak memberi gambaran bagaimana qalqalah akbar yang kita nak baca sebentar lagi. Tapi sebelum tu, mari kita lihat bagaimana cara mengenalinya. Muka surat 40, buku tajuk ustaz. Dalam satu kalimah, terdapat salah satu dari 5 huruf qalqalah yang bersabdu terletak di akhir kalimah dan kalimah itu diwakafkan. Sebenarnya kan tuan-tuan, qalqalah akbar ni cara nak kenal dia lebih kurang macam kubra. Cuma yang membezakan mereka ni adalah tanda sabdu. Tuan-tuan puan-puan cuba tengok kubra tadi. Ada tak Ustaz bubuh sabdu kat sini? Tak ada kan? Sabdu tu milik akbar sekejap lagi. Jadi itulah yang membezakan. Tapi formulanya lebih kurang macam ni juga tuan-tuan. Okay? Mari saya tunjukkan cara mengenalinya. Cara mengenalinya mengikut step by step. Cara mengenali ya. Okey, dimulakan dengan step yang pertama mesti ada dalam satu kalimah. Dalam satu perkataan lah. Dalam satu kalimah tuan-tuan mesti jumpa apa? Salah satu huruf qalqalah, qaf, ta, ba, jim, dan huruf qalqalah ini, ini tuan-tuan step yang kedua ni. Mesti dia bertanda sabdu dan berbaris. Berbaris satu. Dia ada baris juga sekali tuan-tuan. Dalam buku tajuk Ustaz tak bubuh baris. Tapi tuan-tuan boleh tambah. Tapi saya rasa nota yang lengkap berkenaan dengan ini ada pada sini. Itu sebab semua pelajar kena ada nota ni nanti minggu depan ataupun minggu satu lagi kita buat ulang kaji, kita gunakan nota ni selalu ya. Okey, jadi tuan-tuan, dia bukan hanya sabdu tau, dia ada baris juga sekali. Dia ada baris juga, sama ada baris satu atas, bawah ataupun di depan. Okey. Tuan-tuan sekali lagi diulang, step yang kedua, huruf qalqalah mesti bertanda sabdu dan berbaris satu. Sama ada satu di atas, di bawah ataupun di depan. Kemudian step yang ketiga, letaknya di mana? Di akhir kalimah. Kan sama dengan qalqalah kubra tadi. Dan step yang terakhir kalimah itu diwakafkan. Sama juga macam kubra. Jadi mereka ni semua adik-beradik tuan-tuan. Tapi al-maklumlah, walaupun adik-beradik, ada sedikit sebanyak perbezaan antara mereka. Betul tak? Perempuan kita ada anak cucu di rumah kan? Memanglah adik-beradik. Tapi perangai yang si abang ni berbeza sedikit dengan yang adik yang tengah dan sebagainya. Begitulah juga dengan qalqalah akbar. Nampak? Cuba tuan-tuan tengok. Bandingkan seperti selalu. Lebih kurang sama je kan dengan qalqalah kubra. Cuma yang membezakannya pada step yang kedua. Di mana untuk qalqalah akbar dia ada sabdu. Tetapi qalqalah kubra tak ada. Tapi step yang ketiga dengan keempat sama je. Sama je. Jadi tuan-tuan, ustaz mana contohnya? Mari saya tunjukkan contoh. Tapi sebelum tu, tuan-tuan baca dia punya kaedah bacaan dalam buku tajuk ustaz. Mewakafkan dan melantunkan huruf qalqalah dengan kadar sangat kuat. Sangat kuat tu bukannya kita kena menjerit, tidak tuan-tuan, tetapi lebih kuat lantunannya daripada qalqalah kubra. Siapa yang menentukan lantunan tu kuat ke sangat kuat? Jawapannya kita sendiri kena kontrol suara masing-masing, ya. Okey, baik tuan-tuan, saya tunjukkan contoh yang pertama huruf qaf. Perkataan ni. Okey, baik. Saya jumpa contoh lain ni. Tuan-tuan ya. Ni. Perkataan, tengok saya baca. Kalau kita baca wasal, asyaqqu. Ikut dulu. One more. Asyaqqu. Kalau orang tanya ada qalqalah tak? Jawabnya belum ada lagi. Sebab apa? Kita tak wakaf. Jadi nak jadi qalqalah akbar, kalimah ni kena wakaf. Walaupun 3 step ni ada pada tulisan, betul 3 step ni, tapi malangnya kita tidak wakaf. Jadi kata ulama, bila wakaf, kamu tahu tak apa yang terjadi pada huruf qaf? Ni. Perempuan kata arwah tok guru saya, bila wakaf, kalimah ini sudah bertukar jadi begini tuan. Nampak tak? Asalnya dia ada sabdu kan? Sabdu ni kekal. Maknanya sabdu ni ada kat sini. Tetapi jangan lupa, kamu bubuh mati pada dia. Maknanya baris depan ni dah tak ada dah. Dia jadi mati.
Bermakna dekat sini ada berapa tanda bacaan? Kamu bayangkan dua, mati pun ada, sabdu pun ada. Jadi tapi kena ingat, mati lawan sabdu siapa menang? Ada pula lawan macam tu ustaz ya. Mati lawan sabdu siapa menang? Jawabnya sabdu yang menang. Sabdu yang menang. Sebab apa? Itu sebab nanti akhir bacaan kita, tuan-tuan kena breakkan dulu bacaan, kemudian baru kita lantunkan. Tengok saya baca ya. Tadi bunyinya asyakko. Sebut. Bila wakaf, asyakko. Asyakko. Kita kena break, kata ulama. Kita kena berapa lama nak break ustaz? Tak payah lama-lama, tuan-tuan, hanya satu harakat aja. Jangan sampai 3-4 harakat. Jangan lama tuan-tuan. Jangan asyab tak. Jangan tuan-tuan. Tak ada siapa ngajar gitu tuan-tuan ya. Kadang-kadang kita tak faham. Itu sebab tuan-tuan kena belajar dengan ustaz, dengan guru. Tengok ni. Kata arwah tok guru saya, satu harakat cukup. Tengok. Asyab tak. Sebut. Asyab tak. Biasa satu harakat orang tak kira. Tuan-tuan agak-agaklah sendiri ya. Tapi jangan sampai asyab. Allah merah muka nak nahan 4 harakat. Jangan lama sangat tuan-tuan ya. Nanti kalau kita buat lebih daripada 2 harakat ataupun 2 harakat dan lebih, seolah-olah macam ada saktah pula kat situ. Sedangkan tak ada bacaan saktah ya. Yang kita buat tadi, kita hanya break aja bacaan sekejap. Ya, jangan lama-lama. One more. Sekali kita ulang. Tadi asal bacaan asyakku. Sebut. Bila kita wakaf, asyakku. Asyakku. Alhamdulillah. Break tuan-tuan. Makan tak break tuan-tuan apa ni? Makan insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi nanti dalam Quran tulisan mana yang kita nampak? Kanan ke yang kiri? Yang kanan. Maka gariskan yang ini. Gariskanlah huruf qaf yang mati tu. Puan-puan betul tak ni? Dalam satu kalimah ada huruf qalqalah. Betul? Huruf qalqalahnya qaf. Bertanda apa? Sabdu dan berbaris. Betul tak tu? Betul. Kemudian letaknya di mana? Di akhir kalimah. Dan kalimah itu kita buat apa? Diwakafkan dia, maka layak jadi qalqalah akbar. Beza tak bacaan dengan kubra tadi? Beza. One more. Asyakku. Jadikan qalqalah akbar. Asyakku. Alhamdulillah. Okey. Contoh yang kedua pula. Untuk huruf qaf ta. Huruf ta ya. Huruf ta. Okey. Huruf ta tak ada contoh dalam Quran. Qaf ta ba. Huruf ba ada. Huruf ba banyak. Contohnya perkataan ni. Contohnya perkataan al-jubbi. Ni. Al-jubbi. Huruf fa tak ada, huruf ba ada. Tengok ni. Ikut ustaz. Al-jubbi. Bila wakaf jadi? Jangan lama berbenar. Al-jubb. Al-jubb. Alhamdulillah. Macam tu je tuan-tuan. Break tak? Kenapa kena break? Sebab ada sabdu. Kalau tuan-tuan tak break, ustaz, saya nak baca gini je. Al-jub bermakna tuan-tuan dah buang sabdu. Sedangkan sabdu ada tak kat situ? Ada. Jadi, masa saya belajar dulu, saya ditunjukkan tulisannya. Rupa-rupanya al-jubbi bila wakaf jadi begini tulisannya tuan. Tengok ni. Sabdu kekal, baris bawah tak ada lagi dah. Sabdu kekal tetapi baris bawah ni tukar kepada mati. Jadi ada berapa tanda kat sini? 2. Sabdu pun ada, mati pun ada. Tapi antara sabdu dengan mati, sabdu tu menang lah. Itu sebab kita kena break. Al-jub, satu harakat. Al-jub. Jub. Al-jub. Bagus. Beza tak bacaan dengan kubra. Yang tadi tak payah break. Terus saja bunyi qalqalah. Yang ni kena break tuan-tuan. Jadi nanti kalau puan-puan nampak tulisan yang sebelah kanan, maka dekat sini tuan-tuan kena gariskan. Sebagai qalqalah akbar. Qalqalah apa puan? Akbar. Qaf ta ba jim. Jim. Huruf jim pula. Huruf jim. Antaranya perkataan al-hajju. Al-hajju. Tengok ya. Al-hajju. Okey, tuan-tuan. Ini biasa kita jumpa dalam Quran ni. Cuba ulang perkataan al-hajju. Sebut. Ada qalqalah akbar? Tak ada. Cuba jadikan qalqalah akbar. Hajj.
Al-Hajj. Sebut. Pandai. Maka nanti tulisannya jadi gini tuan. Ni tulisannya jadi begini. Sabdu dan baris depan ni tukar kepada mati. Maka ada dua tanda bacaan yang perlu kita letakkan pada huruf jim. Okay, one more. Al-Hajju jadi Al-Hajj. Sebut. Alhamdulillah. Okay, last kali. Qaf ta ba jim dal. Huruf dal pula ya. Saya jumpa contoh ni. Tuan-tuan tahu tak? Nak mengajar bukan mudah tuan-tuan. Kita kena buat kerja rumah juga. Saya buat kerja rumah tuan-tuan. Saya cari contoh baca Quran. Tengok selak contoh-contoh dan saya rujuk mana-mana kitab-kitab lama yang saya belajar dulu. Alhamdulillah. Ni tuan-tuan. Nampak ni? Asyaddu. Adakah qalqalah akbar? Tidak ada. Jadikan dia qalqalah akbar. Asyad. Jangan lama tuan-tuan. Jangan asyad. Lama benar temenung tuan-tuan ya. Jangan temenung lama-lama sebab sekadar sabdu saja yang ada kat situ. Jadi tuan-tuan, bila wakafkan asyaddu jadi asyad. Sebut. Mudah-mudahan tuan-tuan istiqamah apabila membaca qalqalah akbar nanti. Jadi tulisannya macam mana? Bila wakaf dia jadi dal ni dia tak ada baris depan lagi dah. Dia akan jadi tanda mati. Tapi sabdu tu kekal lagi pada tulisan. Sabdu tu kekal pada tulisan tapi bubuh mati pada dia. Jadi tuan-tuan nampak tak? Kenapa huruf qalqalah di sini perlu kita beratkan? Sebab dia ada sabdu. Dan kenapa perlu dilantunkan? Sebab dia bertanda mati. Bila diwakafkan dia jadi mati, maka lantunlah dia. Okey, sekali lagi last. Sebelum kita baca contoh dalam buku, perkataan asyaqqu jadi ikut asyaqqa. Al-jubbi jadi ikut al-jubb. Al-hajju jadi al-hajj. Asyaddu jadi asyad. Asyad. Okey, tengok contoh dalam buku pula. Samalah lebih kurang juga. Antaranya tengok ni. Bil haqqi. Bila wakaf ikut ustaz. Bil haqqa. Wal hajji. Bila wakaf ikut ustaz. Wal hajj. Watabba. Bila wakaf. Watabba. Alhamdulillah. Tuan-tuan puan, inilah yang ada dalam Quran. Ustaz, soalannya qalqalah akbar ni banyak ke dalam Quran? Jawabnya tak banyak mana. Ada tapi tak banyak mana. Yang paling banyak qalqalah apa tahu? Ranking nombor 1, sughra. Ranking nombor 2, kubra. Ranking nombor 3, akbar. Tapi walaupun tak banyak, tetap ada dalam Quran. Ustaz, tadi Ustaz ajar kami, ingat qalqalah kubra, ingat surah. Dia tak ingat dah surah apa pula. Surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Falaq. Habis tu kalau qalqalah akbar ingat surah apa Ustaz? Surah Al-Lahab ataupun Al-Masad. Tapi hanya ayat pertama je. Tabbat, mesti tuan-tuan dah hafal ayat ni. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Betul? Wa tabb. Itulah qalqalah akbar. Surah lain tak ada ke? Ada? Bacalah. Bacalah sendiri surah-surah lain, contohnya surah-surah yang panjang. Tapi yang senang kita nak cam qalqalah akbar ni, ingat surah apa tadi? Surah Al-Masad. Surah Al-Masad ataupun surah Al-Lahab pun boleh juga. Al-Lahab. Dia ada banyak nama tuan-tuan ya. Okey. Ayat 1. Ayat 1. Yang ni tadi, ingatlah surah Al-Ikhlas boleh ataupun Al-Falaq pun boleh juga. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, inilah yang saya boleh tunjuk ajar kepada tuan-tuan berkenaan dengan dua jenis lagi qalqalah, sambungan kepada qalqalah yang minggu sudah. Minggu sudah, 2 minggu sudah qalqalah apa ya? Sughra. Minggu ni qalqalah apa pula? Kubra dengan akbar. Dan saya nak khabar ni, ketiga-tiga qalqalah ini tak ada dalam Fatihah. Jadi tuan-tuan janganlah lepas ni Ustaz saya nak rujuk dalam Fatihah dia tak ada, tak payahlah tuan-tuan. Ustaz dah khabar ni, tak ada dalam Fatihah. Jadi kita nak kena cari surah-surah yang lain. Ada insya-Allah. Tapi surah Fatihah tidak ada qalqalah dalam bacaan kita. Jadi tuan-tuan dan puan, setakat ni faham tak tentang qalqalah ni yang saya ajar ni?
Faham insya-Allah, mudah-mudahan. Kalau faham, sebelum kita baca Quran, Ustaz nak bagi contoh beberapa kalimah. Tuan-tuan macam mana nak baca kalimah ini? Okey, yang pertama. Okey. Perkataan bil qisti. Ya. Bil. Ya. Mana Ustaz nak tulis lagi ni? Kat sini dah. Kat sini saya tulis ya. Ini tak ada kena-mengena dengan qalqalah akbar, tetapi sekadar tuan-tuan renungkan dan praktikan bacaan. Perkataan bil qisti. Ni perkataan bil qisti. Sebut. Bila wakaf jadi apa tuan? Sekali lagi, bil qisti, bila wakaf jadi apa? Agaknya qalqalah apa tuan tu? Qalqalah apa tu? Sugra ke, kubra ke, akbar? Jawapannya kubra. Tak nampak? Jawapannya kubra tuan-tuan. Ini adalah qalqalah kubra. Sebab apa? Huruf qalqalahnya berada di hujung, tapi dia tak ada sabdu. Bila tak ada sabdu, dia jatuh kubra. Ingat, cara bacanya begini, dengar. Bil qista. Jangan lambat-lambat, jangan break. Jangan bil qista, jangan break. Sebab apa? Tak ada sabdu pada dia. Selagi tak ada sabdu, jangan break. Okey, yang ni kita baca gini tuan. Bil qista. Baca laju ataupun baca cepat, tak ada hukum mat. Dan ada lantunan yang kuat di situ, namanya qalqalah kubra. Qalqalah apa je? Qalqalah kubra. Begitu juga dengan kalimah ini. Okey, kalimah ini. Min ba'di. Siapa tahu? Min ba'di. Bila wakaf jadi apa? Sekali lagi, bila wakaf jadi apa? Min ba'di. Tak apalah, biar ustaz tunjuk ajar caranya. Bila wakaf, dengar molek-molek. Min ba'da. Ada bunyi dak tak? Ada, sebab itu juga namanya qalqalah kubra. Tuan-tuan, berapa ramai. Memanglah kalimah ni jarang-jarang kita berhenti. Tapi ada, baru-baru ni kita baca surah apa saya tak ingat. Ada kalimah tu, ataupun surah tersebut, kalimah ini, tapi kena wakaf. Dia ada tanda wakaf dekat sini je. Maka tak nak kita kena berhentilah. Bila berhenti bacaannya min ba'da. Iya, dek tadi bunyi apa? Iyalah bunyi huruf dal. Namanya qalqalah apa? Bukan kobra, kubra tuan. Kalau kobra tu ular tuan, Allahu akbar. Kalian seronok sangat menyebut jadi kobra pula. Kubra tuan ya. Jadi kalau jumpa kalimah ni dalam Quran, terutamanya min ba'di ya. Kalau tuan-tuan berhenti bacaan begini, dengar. Min ba'da. Bil qisti, bila wakaf bil qista. Dua-duanya sama hukum. Qalqalah apa? Qalqalah kubra. Ini semuanya adalah qalqalah kubra. Dua-duanya qalqalah kubra. Sebab apa? Nak kata akbar tak boleh sebab tak ada sabdu pada dia. Nak katakan sugra lagi tak boleh sebab hurufnya tidak bertanda mati. Jadi tuan-tuan, ini namanya qalqalah apa? Kubra kedua-duanya. Alhamdulillah. Nanti kalau ada lagi contoh-contoh yang lain, minggu depan mungkin saya akan tunjukkan contoh-contoh yang lain yang tuan-tuan mungkin jarang-jarang jumpa dalam Quran, tapi saya jumpa, saya akan tunjukkan pada tuan-tuan macam mana nak membaca kalimat tersebut dengan hukum qalqalah, insya-Allah. Baik, mari kita baca Quran. Sudah tentu masih dalam surah Al-Baqarah kita, ayat berapa? 124. Mudah-mudahan dah kita jumpa qalqalah tuan-tuan ya. Dan tuan-tuan kena rajinlah menandakan bacaan Quran kita dengan hukum qalqalah yang kita dah belajar. Ada 3 qalqalah yang kita dah belajar. Yang pertama qalqalah apa? Sugra, kedua kubra, yang ketiga akbar. 100 berapa tadi? 124. Okey, ready? Ayat 124. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu. Tu kat situ dah ada qalqalah dah. Okey, ready? Mari ikut Ustaz baca ya. Mudah-mudahan kita jumpa qalqalah. Muka surat
42 juzuk yang pertama ayat 124 surah Al-Baqarah jilid 1 Quran warna coklat. Lengkaplah Ustaz bagi dah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalau tak ingat, tak tahu lagi, tak tahu nak ngaji macam mana tuan ya. Okey, ready? Ayat 124 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ Puan, ada berapa qalqalah dekat situ? Saya nampak 2, tapi namanya qalqalah sugra. Kat mana Jim? Wa idzibtala ataupun ibtala dengan Ibrahim. Nampak tak? Ada huruf ba mati kan? Maka letaknya di awal kalimah, inilah namanya qalqalah sugra yang 2 minggu sudah yang kita belajar ya. Sambung. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. قال لا ينال عهد الظالمين. Tengok balik ayat tadi, jumpa lagi tak qalqalah dalam bacaan kita tadi? Ada dulu pelajar salah faham. Dia jumpa tanda sabdu semua dipukul ratanya qalqalah tu tuan. Allahu Akbar. Contohnya perkataan qala inni dia kata qalqalah akbar, dia kata pasal dia nampak sabdu. Salah tuan-tuan, jangan salah faham kat situ ya. Kalau ia pun huruf tu bersabdu, pastikan dia adalah huruf qalqalah. Dan syarat-syarat lain ada lagi tahu. Dia bukan satu syarat aja. Nak jadi qalqalah paling kurang untuk qalqalah sugra kita ada 3 syarat, 3 step. Kalau kubra dengan akbar ada 4 step. 4 step ini mesti diikuti, mesti ada dalam bacaan baru jadi qalqalah. Okey, sambung. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. Ada qalqalah tak dalam ayat tadi? Tak ada. Tetapi malangnya keadaan yang tak ada tu diadakan. Contohnya kat mana tahu? وَإِذْ جَعَلْنَا. Cuba ulang. Ustaz ada kat depan betul lah baca. Belakang ustaz mungkin ada yang baca wa idza. Kat situ. Kadang-kadang ada jemaah yang suka melantun. Puan-puan kalau puan-puan nak dengar macam tu bacaannya, puan-puan ikuti kelas tadarus. Puan-puan join kelas tadarus. Puan-puan akan dengar macam-macam bentuk bacaan jemaah. Ada yang suka melantun pada huruf dal. Ada pula sampai tebal pun ada. Wa iza ja'alnal. Puan-puan salah. Minta maaf ya, itu sebab puan-puan kena belajar makhraj huruf, kena belajar hukum qalqalah. Jadi huruf dal tadi adakah layak disebut qalqalah? Tidak layak sebab dia bukan huruf qalqalah. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Nampaknya ada satu qalqalah. Kat mana? Ibrahim. Nampak? Huruf ba mati kan? Kalau nampak mati ni confirm qalqalah apa? Confirm qalqalah apa? Sugra. Pandai. Bukan kubra, bukan akbar. Mu'tamad. Sambung. Wa ahidna ila
إبراهيم وإسماعيل. Saya nampak ada dua qalqalah sugra. Mana? Wa'ahidna, wa'ahidna. Maka itu namanya sugra. Kemudian satu lagi. Ibrahim. Senang cerita, puan-puan dengar je nama Nabi Ibrahim, maka itulah qalqalah sugra, tuan-tuan. Nabi Ibrahim qalqalah sugra. Nabi kita ada qalqalah tak, Ustaz? Nabi Muhammad tak ada qalqalah, tuan-tuan. Nabi Ibrahim ada. Nabi Ishaq itu qalqalah kubra. Ingat nama Nabi Ishaq, ingatlah qalqalah kubra pada dia. Nabi kalau perkataan Ishaq dalam Quran itu namanya kubra. Tapi yang ni Ibrahim, qalqalah apa je? Sugra sahaja. Pandai. Sambung. Anfamhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Cukup ke nafas tu? Kalau cukup nafas, insya-Allah tuan-tuan akan dengar qalqalah. Tapi kalau tak cukup nafas, memang tak ada lah qalqalah tu, tuan. Okey, jadi cuba kita ulang perkataan wal 'akifina war-ruk'is sujud. Baru nak dengar qalqalah. Qalqalah apa nama dekat ujung tadi? Kubra. Terima kasih, betul. Apa huruf qalqalah kubranya? Huruf dal. Pandai. Jadi nanti bila nak menyalin, puan-puan jangan salin jud saja. Tuan-tuan kena salin satu perkataan tahu. As-sujud. Sebut. Baru jadi perkataan yang lengkap ya. Maknanya lengkap dan tidak terputus makna ya. Okey, sambung. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. Ada berapa qalqalah sugra? Ada dua. Kat mana? Ibrahimu, lagi satu Rabbij'al. Pandai. Nampaknya sugra yang banyak, tuan-tuan kan? Kubra, akbar tak jumpa-jumpa lagi ni, tuan-tuan. Akbar tak jumpa-jumpa lagi. Kubra baru jumpa satu tadi bila kita wakafkan kepada perkataan as-sujud. Tapi banyaknya sugra ya. Sambung. Warzuq ahlahu minat ثمرات من آمن منهم بالله. Tak cukup dapat, berhentilah dulu. Ghostan balik. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Stop. Carikan saya qalqalah lagi. Mana lagi qalqalah? Warzuq ahlahu. Satu. Betul. Itu qalqalah apa namanya? Sugra lah, sebab matinya nampak pada tulisan. Tuan-tuan, nak bezakan qalqalah sugra, kubra dengan akbar senang aja. Kalau nampak mati, confirm itu adalah sugra. Tapi kalau sebaliknya, berbaris ke, bersabdu, mungkin kubra, mungkin akbar. Begitulah tuan-tuan ya. Okey, satu lagi. Ada lagi tak? Tak ada dah. Okey, sambung. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila.
اضطره إلى عذاب النار. Baca depan ustaz, depan guru ni kadang-kadang kita lebih cermat daripada kita membaca seorang di rumah. Kadang-kadang di rumah tuan-tuan, ada satu lagi huruf yang ni pengalaman saya lah mengajar Quran. Kadang-kadang kita ni jemaah tidak menjaga sebutan huruf dhad itu. Suka melantun pada dhad. Tadi huruf dhal. Mula-mula tadi ustaz sentuh huruf dhal. Tapi kali ni huruf dhad. Nampak tak? Thumma adtarruhu ila. Cuba ulang. Kalau puan-puan dengar anak cucu baca thumma adtarruhu, salah. Tapi ada orang baca gitu tuan-tuan. Dengarlah molek-molek di rumah, semak bacaan anak cucu kita. Jadi ustaz macam mana nak ngelakkan daripada melantun? Kena faham makhraj huruf. Apa dia makhraj huruf ji? Tempat keluar sebutan bunyi huruf. Bagaimana nak sebut dhad? Ikut ustaz, sepanjang tepi lidah. Ikutlah sekali lagi, sepanjang tepi lidah. Kiri atau kanan? Ditekan ke gigi gerham atas. Jadi pastikan semua ada lidah, pastikan semua ada gigi gerham. Kadang-kadang lidah tu ada, gigi gerham pula tak ada. Ustaz macam mana? Maka tekan pada gusi, tuan-tuan, tapi tak seberapa sedap, dia kena tekan pada gigi gerham. Jadi nak sebut dhad begini, tengok ustaz. Aud. Saya guna sepanjang tepi lidah kanan. Tuan-tuan kiri ke kanan? Tak pasti kiri ke kanan. Tuan-tuan perempuan pilih salah satu. Tengok. Aud. Nampak tak gelembung pipi Ustaz sebelah kanan? Pipi Ustaz senang lah. Gembung Ustaz tembam senang. Bukan pasal tembam tuan-tuan. Pasal ulama' suruh buat gitu. Gunakan tepi lidah kiri atau kanan. Tengok saya kanan. Aud. Bila tuan-tuan mahir sebut begitu, tuan-tuan tak ada masalah baca ayat tadi. Cuba ikut ustaz. Perkataan thumma adtarruhu ila azabin nar. Dan kebetulan bacaan thumma adtarruhu, huruf dhad itu tebal, ta itu tebal, ra itu tebal. Tiga-tiga huruf itu tebal belaka tuan-tuan. Jangan senyum tuan-tuan bila baca kalimah tadi ya. Wa bi'sal masir. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Baik, walaupun tak seragam bacaan, tapi ustaz dengar tadi ada bunyi qalqalah. Kat mana? Ibrahimu. Sekali lagi nama Nabi Ibrahim ada hukum qalqalah sughra pada dia. Okey, sambung. Rabbana taqabbal minna. Innaka antas sami'ul alim. Tak ada lagi dah qalqalah. Teruskan. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina. Baik, tuan-puan, perhatikan kalimah Rabbana waj'alna. Cuba sebut waj'alna. Qalqalah sughra. Pandai. Gostan balik tadi ayat sebelah. Wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak.
Ingat, ada satu lagi huruf yang pernah saya dengar jemaah melantunkan, huruf kaf. Tadi mula-mula huruf zal, kedua huruf dad, ketiga ni huruf kaf. Perasan tak ada kaf dekat ujung tadi? Cuba ulang perkataan muslimatan lak. Jangan sampai begini. Muslimatan lak. Lak. Ada orang baca gitu tuan-tuan. Allah Akbar. Saya dah lama duduk kat surau, kat masjid. Saya dengar bacaan jemaah tuan-tuan. Ada yang baca begitu. Maknanya dia tak fasih lah bacaan qalqalah dia. Maknanya dia tak mengenal ataupun tak ingat. Kaf itu bukan huruf qalqalah. Yang huruf qalqalah bukan kaf tetapi qaf. Ya, berhati-hati. Jadi kalau Ustaz kalau dibaca gitu apa hukum bacaannya? Tuan-tuan sama ada haram ataupun tidak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan rupa-rupanya kalau kita tukar huruf pada bacaan, hukum bacaan jadi haram tuan-tuan ataupun dia akan merubah makna. Tapi kalau sekadar melibatkan sifat, hukumnya sekadar makruh. Jadi tuan-tuan beginilah, makruh pun tak nak, haram pun lagi tak nak pada bacaan Quran. Biarlah bacaan kita betul belaka. Jadi cuba betulkan perkataan muslimatan lak. Lak itu hanya sekadar bunyi huruf kaf, dan kaf itu dia ada sifat namanya hams, terlepas udara pada dia. Dia tidak melantun, ya. Wa arina manasikana wa tub alaina. Bukankah wa tub alaina itu qalqalah juga? Namanya qalqalah apa? Sugro. Pandai. Innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Wab'ath, adakah itu qalqalah juga? Ya, qalqalah apa puan? Sugra yang punya Ustaz pasal buah tu nampak mati. Pandai. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Kebetulan kita habis nafas, tak cukup nafas tuan, maka kita berhenti pada perkataan kitab. Bukankah itu qalqalah? Qalqalah apa namanya? Kubra, bukannya sugra, bukan akbar. Ini namanya kubra. Dan tuan-tuan perasan tak? Perkataan Alkitab itu berada di tengah ayat. Dia bukan di hujung ayat. Jadi tak apa, minggu depan saya sambung cerita tentang qalqalah sugra dengan kubra ni, dengan akbar ini. Sebenarnya qalqalah kubra dengan akbar ni boleh berlaku sama ada di tengah ayat pun boleh juga. Tak semestinya di hujung tuan-tuan. Ya? Macam contoh ayat ni lah. Jadi tuan-tuan perhatikan perkataan Alkitab bila wakaf jadi qalqalah kubra. Dengan syarat kena wakaf lah tuan-tuan. Ya? Tapi kalau kita sambung, dia tak jadi qalqalah. Contohnya kita sambung ya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Jadi, tuan, masa saya belajar dulu, perkataan Alkitabah tu saya gariskan. Dan ustaz saya pesan, kamu tulis jawapan kat bawah, qalqalah kubra, tapi kena tulis in bracket, dalam bracket, jika wakaf. Boleh tulis sekarang tak? Pada Quran masing-masing. Untuk peringatan. Sebab ada pelajar yang mengadu dengan ustaz-ustaz, kat ujung ayat semua tak ada qalqalah. Memanglah tak ada qalqalah. Kalau tak kat ujung tak ada, pergi carilah kat tengah ayat. Dengan syarat kita wakaf. Jadi tulis kat bawah tadi qalqalah kubra dalam bracket jika wakaf. Pada perkataan apa? Alkitab. Innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim.
Baik, cukup setakat ini kuliah kita, tuan-tuan perempuan. Mungkin tuan-tuan perempuan lepas ni ada urusan lain. Minta maaf, terajak sedikit masa kita. Apa pun tuan-tuan, sebelum balik rumah, Ustaz nak bagi hadiah ni. Apa hadiahnya Ustaz? Tak lain, tak bukan latihan. Tuan-tuan buat di rumah ya. Minggu depan kita bincang jawapan sama-sama tau. Okey, qalqalah, hukum qalqalah latihannya pada muka surat. Buka buku latihan ya tuan-tuan perempuan. Iaitu pada muka surat 14 dan juga 15. 14 ni kita semak jawapan minggu depan. Kita semak sama-sama dalam kelas. Tapi tuan-tuan buat dulu di rumah. Manakala muka surat 15, tuan-tuan kena rujuk surah apa tahu? Al-Fajri. Wal Fajr walayalin ashr. Itu surahnya. Surah tu ada dekat juzuk 30. Dalam Al-Quran kita, tuan-tuan rujuk surah tu, saya nak 5 contoh sugra, 5 contoh kubra dan 1 contoh akbar. Dan tuan-tuan yang ni latihan muka surat 15 kena hantar kat ustaz minggu depan. Boleh? Kalau tak cukup 1 minggu, ustaz bagi 2 minggu. Tak cukup 2 minggu, ustaz bagi 3 minggu. Tak cukup 3 minggu, ustaz bagi sebulan untuk buat latihan. Hantar bila-bila masa ya. Terima kasih banyak-banyak kerana hadir pada kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan perpisahan dan juga perpisahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri kuliah kita sama-sama dengan bacaan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.